Soalan seterusnya. Masa sedang saya baca tawak salah tak? Tahiyat awal. Jadi tawak dia combine. Salah tak? Bagian belakang ambil ke dia. Dah salah tak? Jadi tahiyat awal. Masa sedang saya membaca tahiyat awal. Mikrofon pula. Anak saya yang berumur 2 tahun suka naik atas riba saya. Batal tak solat saya? Dia tengah duduk semayang tahiyat awal, anak naik duduk atas riba. Batal tak solat dia? Jawabnya batal kalau dia terketuk. Okey. Tak ada masalah. Duduk atas riba. Jadi ada orang kata budak sunat naik duduk atas kita batal semayang. Tak betul. Yang betulnya yang disebut oleh ulama-ulama, bila anak kita tu dia ada najis, sama ada pada kemaluan dia atau dalam pampers dia atau pada badang dia, kita duduk, dia mari duduk atas kita, sama ada dia sunat tak sunat lagi, kita kena akad alih bertepi kerana menanggung najis. Kalau tak ada najis, tak ada masalah. Pasal budak-budak biasa. Rasulullah SAW bila dia sujud satu hari, mari dia cucu dia Hasan Hussein naik atas belakang. Nabi nak akad, takut tak puas main sujud, Nabi jadi imam. Nabi biar duduk atas belakang. Cucu naik tengah sujud. Nampak? Tengah sujud, cucu naik atas belakang, khabar. Jadi Nabi sujud lama. Nak akad takut jatuh budak-budak. Lama sujud. Sahabat-sahabat kata, apa bolok lama nak sujud. Rupanya Husein anak Siti Fatimah khabar atas belakang. Ini kata ulama, dua perkara yang kita ambil. Budak ni tidak ada najis. Bila kita timbang, kita tangguhkan tak ada najis. Yang kedua, tak ada masalah dalam semayang. Bukan kita panggil budak mari duduk atas kita, tak ada masalah. Ini kita ni dalam kehidupan dunia kita bersolat, anak mari duduk atas riba, tak sabar. Binatang pun tak ada masalah. Yang tak boleh benda yang ada najis. Nampak? Kalau ada najis tak boleh. Nama dia anak kita ke, kucing ke, ada najis tak boleh, ayam ke. Kadang-kadang dia tolak anak dia tengah tahiyat. Anak mari dah budak 2 tahun, mari duduk atas riba, dia tolak pagloling anak. Dia kata dia jahat ayah aku. Dah lah uduh. Dia tak ada masalah budak. Melainkan kita tengok sebelum semayang, kita tahu dah ada air kecing dalam pampers dia, maka dia naik atas kita tolak ke tepi. Tu perintah syarak. Jangan marah kalau tak ada. Sebab Nabi tengah sujud, Nabi biar lama. Sehingga sahabat tanya, kenapa Rasulullah sampai sujud lama sangat tadi? Cucu aku duduk atas belakang, kalau aku akad kepala kan dia tak dan puas main. Jadi aku sujud lama. Tengok, bukan suruh main dalam semayang, tapi dalam semayang pun boleh lagi meraihkan kanak-kanak. Jadi kalau kita tengah tahiyat akhir, anak kita mari duduk atas belakang, tak tolak lah, melainkan ada najis. Dia duduk atas riba, biar dia duduk situ. Budak-budak ni tolak budak-budak, dia nak manjing ayah. Time kita tak tahiyat, kita tak duduk sibuk belakang situ tak alik rumah. Faham tak? Balik pun time semayang gitu boleh nampak ayah duduk mari duduk taribu. Tak ada masalah, jangan marah budak-budak. Dia budak kecil layan, mak mari duduk taribu tengah semayang. Memang kita jack atas belakang. Kalau mak mari duduk tu. Kucing pun tak batal juga, kucing, sebab dia bukan binatang najis. Dalam dunia ni Allah jadikan anjing dia suka main dengan orang kafir. Kucing ni main dengan orang Islam. Jadi comel dah Tuhan buat. Betul tak? Batu kucing kita semayang duduk atas riba, kita tidur main atas batak. Kita nak tengok TV, lapak duduk atas TV. Ikut sama pasal apa? Pasal Tuhan buat jenis main dengan orang. Allah ni bijak, hakim, sangat bijak. Maka dijadikan kucing main dengan rumah orang. Kalau dia buat badak sumbu, main rumah orang balik awal. Kita tahiyat badak sumbu pun sendel. Balik awal tu. Jadi comel dia. Tak ada masalah. Budak-budak selagi tak ada najis, biarkan dia.
Wallahu a'lam. Sampai baduk sumbu. Besarnya duk tariba. Baru ni soalan ni memang soalan serius Ustaz Saya tak tahu dia tulis ni Ustaz. Nak saya baca ke Ustaz baca? Saya baca dah. Soalan nombor 10. Bapa Ustaz dok berpasangan dengan Zizang masuk pertandingan Raja Lawak? Garanti menang punya dapat hadiah. Saya orang pertama akan undi Ustaz. Dia tulis gitu. Barali bukan kita ngajar-ngajar kita buat joke. Kita bukan nak buat kelakon dia. Saya biasa ngajar ni tarik orang muda. Nah, saya ngaji dulu dengan beberapa orang ulama, dia ngajar terbuka. Tapi dia ngajar straight. Straight kita memang kita nak mengaji, tak ada masalah. Bila kita kawak kawan-kawan kita tak lekat. Bawa ramai kawan tak lekat. Dia orang tak lama duduk. Seminggu dua dah apa nak mari dah. Pasal dia straight wallahu a'lam. Jadi orang-orang muda ni kita nak tarik suka kepada belajar, suka kepada hadir masjid. Jadi itu tujuan, bukan kita nak gurau benda. Sebab dalam masjid kita pun sebut dan kadang-kadang kuliah kita panjang. Jadi kita buat funny, kita buat joke. Nampak? Jadi hasilnya alhamdulillah lah. Budak-budak muda dia suka mari dengar kuliah. Orang yang tak suka agama pun dia jadi suka agama. Kita dapat feedback, kita dapat email daripada macam-macam orang yang terjerumus dalam lembah hina ni. Teruk-teruk. Dia kata dia suka kepada belajar sekarang. Pasal tak boring dah macam-macam. Dulu saya tak suka kuliah itu. Jadi benda-benda lagu ni kita rasa apa benda orang-orang duduk kata kita gini buat gurau tak tahu tepat. Jadi kita rasa terhibur jugalah sebab dapat feedback. Hasilnya yang kita nak. Kita bukan nak maknanya nak dengar pujian orang ramai. Kita nak hasilnya supaya budak-budak muda orang suka ke masjid, suka ke surau untuk dengar kuliah, tidak boring, tak apa benda ni rasa puas. Sebab bila dia orang boring, guru tak salah. Dia lari daripada pengajian, dia yang salah. Tetapi bila dia lari, walaupun kita ni tok guru ustaz tak bersalah kerana mereka lari, tapi mereka rosak. Orang muda rosak. Bila orang muda rosak, anak cucu kita generasi dia. Jadi anak cucu kita rosak juga. Jadi kita korbankan sedikit untuk fahami jua anak muda. Kita bergaul, kita bergurau dan sebagainya. Alhamdulillah. Nampak? Mungkin tuan-tuan pun rasa terhibur kalau mengajar straight gitu. Kadang-kadang boring, puas, panah dan sebagainya. Kalau ada gurau-gurau sikit. Jadi ni nak suruh masuk Raja Lawak pula. Bukan kita tak mau masuk, masalah kalau menang. Kalau kalah tak apa. Sungguh tak? Kita takut menang. Takut menang. Pasal dia takut bahang dia belakang seorang dia. Padahal dia kata dia laju. Kau dia buat lagi. Takut dia tahu ustaz menang kerana saya je. Aduh. Takut dia kata gitu. Tak apa, kita tegar kot tahun depan. InsyaAllah tak. InsyaAllah. Tapi ya sungguh betul-betul kata ustaz, orang-orang kelakor ni orang cepat suka. Orang puang pun bahaya kau. Okey ustaz, kita pergi ke soalan seterusnya ustaz Saya suka tengok movie cerita hantu, soalan dia. Apakah hukumnya sebab kadang-kadang sampai rasa takut nak pergi dapur? Isteri saya terlebih lagi lah takut. Dia tulis gitu Ustaz. Molek soalan tu. Tunggu peluang dari tadi dah nak katok mu. Dok kita sakit perut ni Ustaz. Tak apa baik semula. Baik, dia kata soalan dia apa hukum tengok cerita hantu. Siapa nak pergi dapur pun takut, bini dia lebih-lebih lagi takut gitu. Oh, bini dia. Jadi disebut dalam fatwa-fatwa ulama, kita sengaja tengok satu-satu benda yang buat kita jadi takut, dan takut itu tidak memberi faedah kepada akhirat, makruh. Kita jawab ni direct ni. Nampak? Biar hantu duduk sebelah dah pun. Ada.
Kita hero, kita hero. Ha. Ego pun megatu dah ha. Neh. Pom di mutu langgar gitu nambung padinu. Langgar slow terbang. Jadi lebong tak ada kering lebong. Jadi kita sengaja buat benda supaya kita jadi takut, makruh. Ini pandangan yang muktamad di kalangan ulama-ulama. Umpamanya dia cari satu benda nak suruh dia takut. Takut tu tak ada faedah, jadi takut, makruh. Kalau membawa pada takut kepada Allah, sunat. Benda apa membawa takut kepada Allah? Umpamanya, dia pergi tengok orang mati, rasa takut pada Allah. Dia pergi tengok kubur, rasa takut pada Allah. Maka waktu sunat. Tapi macam ke cerita hatu ni, dia pergi takut. Patutnya tak payah takut lah. Sebab itu cerita je. Tapi apa manusia ni dia jadi takut? Nah, cerita hatu ni dia berlakon. Hatu tu orang sungguh ke hatu ke? Berlakon. Berlakon. Tak ada lagi movie yang dia ambil hatu sungguh. Tak? Sungguh tak? Lain dia pakai hatu sungguh. Kita pun takut. Takut. Mana siapa? Ni berlakon. Okey, mak jadi hatu. Okey, ini pakai topeng awak taring gini. Okey, action. Nampak? Sempurnakan saya. Mana kita tahu dah dia berlakon. Kak. Pengarah kata, relax, minum air. Atu pun minum air. Atu minum air tak? Minum air, minum air dah ke? Oh. Bukan atu sungguh. Dah kita tahu dah bukan atu sungguh, minum air mulai ada. Kita takut kok. Bodoh ke cerdik? Situ lah. Kata bodoh marah. Bodik. Dia tahu dah patutnya kita tengok cerita atu untuk hiburan. Tengok atu tu suka. Patut baru betul. Pasal kita atu lebong. Ni kita sendiri takut padahal benda tu lakonan. Mana kita dak apa sihat akak. Nampak? Dak apa sihat. Orang cabut ayah. Bukan. Dak yang kita perlu takut keadaan diri kita. Cerita dalam Quran, cerita azab kubur. Nah, bukan salah tengok cerita hatu, tapi hatu tu orang. Bila dia tahu dah hatu tu orang, kemudian ditulis pula belakang tu. Hatu kubur, Mamat. Kan dia tulis nama ke dia? Nah, Dracula, Yusuf. Cemek, hatu kopek. Faham tak? Ada belaka. Bukan hatu sungguh, orang. Bila orang kita tahu dah berlakon, kita takut juga. Nampak? Cerdik ke? Waduh. Dia kata. Ada. Bukan salah tengok. Jangan takut lah. Pasal tu lakonan. Nah. Aduh. Ada pula kita takut. Siapa temang ni kucing. Kena tak ada lelaki, kecing lah kain. Kecing lah kain. Takut punya pasal. Ni masalah. Tak salah tengok cerita hatu. Tapi jangan takut. Pasal kita tengok untuk suka. Untuk hiburan. Ini bukan hatu sungguh. Nah, ni siapa takut tang apa. Siapa kecil kepala-kepala. Nah, ni tak betul lah. Wallahu a'lam. Ngatu. Kita tengok cerita tu tak dia takut Ustaz. Ngadak sama orang. Tunggu. Okey. Selesai. Tak ada tambahan Ustaz. Nak buat cerita benda. Tapi kalau saya tambah sikit soalan dia, kalau kau tu cerita tu kau jadi takut. Kalau kau tengok cerita sedih, jadi sedih, nangis semua 2 3 4 hari tu, gua ni pula Ustaz. Dah apa sihat kat tu. Dia sedih tu bukan dia sedih sungguh. Ya. Okey. Ngarah kata, okey, sedih. Nampak? Dak orang hok tu kau tengok tu. Sama jelah hukum dia. Tu tengok dia sedih tu kat dia bukan dia tengok cerita, dia teringat kisah dia. Baru dia sedih. Tak, teringat kisah aku walaupun terkenal tak ada bini. Dah. Dia nyanyi. Dah tak apalah, tutuplah soalan tadi. Kena ke kita semua? Jangan marah. Dok marah. Hidung sama dak marah Ustaz. Dah Ustaz bawa kepuk dok ke kita? Mari. Bawa. Jadi. Kita makan kepuk Ustaz. Soalan seterusnya. Ni ada kena-mengena dengan Maharaja Lawak kita baru ni dah. Berapa dah ni? Ni soalan ke-12 Ustaz. 12. Awal lagi Ustaz nak gaduh mana? Awal lagi.
Kalau saya nak derma RM10 dalam tabung masjid, tapi tersilap masukkan RM50, boleh ke saya minta balik duit baki saya? Oh, sedih. Mentang-mentang boleh tanya kau. Habis ni tanya. Dia salah bubuh dalam tabung masjid RM50. Dia nak masukkan 10. 10. Tapi tak tanya kena callback ke tak tabung? Nak bubuh RM10, terbubuh RM50. Faham soalan tak? Dia kata boleh minta balance tak? Jawabnya boleh, kena tunggu kat tabung tu. Siapa Tok Imam mari beritahu dia. Tapi takut Tok Imam kata mau tipu pula. Jadi masalah. Jadi betul-betul lagi kata Imam, Tok Imam, saya sanggup bersumpah. Dan saya pergi ke mahkamah, saya boleh buat akad sumpah. Saya nak letak RM10 tapi masuk 50. Jadi kalau Tok Imam pengerusi ataupun maknanya bendahari masjid dia yakin dengan kita, maka dia akan beri balik 40. Nampak? Tapi jangan malam esok mari pula. Tok Imam salah pula 50. Jadi tiap-tiap malam ni tah ni. Faham tak? Jadi tak wajib imam atau pengerusi masjid beri balik sebab kalau kita tak yakin dia bercakap benar, tak wajib pulang balik. Jadi kalau mana-mana hak salah bubuh 50, tak usah minta balik dah. Sebab jadi itu adalah pahala yang tidak kita suka-suka. Kita nak buat 10 pahala, tiba-tiba dapat 50 pahala. Wallahu a'lam. Itu dia. Tapi kalau nak buat gitu, macam nak buat tiap-tiap malam, nasihat saya pergi masjid berlainang. Orang dok cang muka. Walau saya khabar dah jasa cerita zaman dulu. Zaman muda. Dia cerita gak dia. Ni soalan kita, kita wei Ustaz. Okey, jadi Ustaz kita nak bagi tahu nak pengumuman kepada semua orang Shah Alang. Alhamdulillah malam ni jemaah yang hadir pada malam ini lebih kurang melebihi 70,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron. La takrabu zina. Ambil gambar tak? Oh, benar tak? Kita tolong boleh Ustaz ambil gambar? Mari kita tolong skeping Ustaz. Angkat tangan. Ketul sikit tangan. Debur. Kita tak biasa kamera mahal Ustaz. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balik pada soalan kita yang ke-13 ya. Banyak lagi soalan ni Ustaz sebenarnya. Soalan ke-13 berbunyi begini. Kenapa wanita suka berbelanja? Naik pening kepala saya melayang. Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je. Lain kali tak beli dah, tapi beli juga. Soalan dia gitu Ustaz. Ya. Ni lah orang kata melalaikan, ya? Melalaikan. Tak apa. Kalau tak kening tak apa. Tak kena melalaikan tadi ya. Jangan sampai jadi najis. Dah walolok Ustaz. Walolok je. Nak ambil lagi? Oh, sorry. Ni. Lagi ya. Lagi ya. Bawah sikit lindung lampu. Ada pula gadak lampu. Bodoh sama ni. Dah lah jadi pembatu kemar-kemar pula. Jadi belakang malam ni. Soalan tadi hilang. Okey. Soalan yang ke-13 ya. Jangan sampai jadi najis ya. Kenapa wanita suka berbelanja? Naik pening kepala saya melayang.
Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je. Lain kali tak beli dah bang Tapi dia beli juga Ustaz. Ni masalah suami isteri. Suami dia kata isteri dia, kenapa isteri dia suka belanja? Beli semua. Kadang-kadang kata tak mau beli dah, beli juga. Lah dah, beli juga. Jawapannya betul dah. Allah jadikan laki-laki dan orang perempuan. Laki-laki suami, orang perempuan jadi bini. Isteri. Jadi kalau kita ni berbelanja seorang, dia tak lengkap. Duduk seorang nak beli benda. Takkan nak beli puyuk, nak beli dapur. Tak beli dah gitu, mungkin duduk seorang. Jadi bila tu kita berkahwin, kahwin dengan orang perempuan. Orang perempuan ni dia macam budak-budak. Dia besar je. Berat, makan banyak. Tapi dia macam budak-budak. Jangan marah orang puang. Pasal soalan. Nak marah zijang. Dia macam kanak-kanak. Budak-budak ni macam dia mainan. Dia beli lori. Paha lori, pistol. Pistol tak dalam tembok 2 tir. Yo. Ada berhenti tau. Tak berhenti semua. Maka mak dia gitu tau. Dia kira membeli. Pasal apa dia suka membeli? Pasal dia dapat free duit tu. Kalau dia cari susah, memang dia payah nak belanja. Jadi suami kerja dapat duit, beri ke bini. Bini tukang beli. Molek dah peraturan dia, aturan dia. Allah jadikan orang lelaki ni cari duit kerja, orang puang bagian perhabis duit. Molek dah. Kalau kita cari semua, tak ada orang nak perhabis, tak ke sewe nama ni. Nak cari semua. Lepas tu mana tukang belanja, bini tak ada. Dia cari buat benda. Tak apa sihat. Jadi kena dah. Dia berakhir belanja. Tak boleh nak marah orang puang. Sebab tu dia ni jenis perempuan, dia suka main, suka joli, suka belanja, suka berjalan, suka cakap, suka makan angin. Nampak? Waktu bila kita jawab nikah, kita kena ingat benda ni. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Jangan suka sangat. Maknanya aku bersetujulah nikah dengan seorang manusia yang akan berbelanja parok duit aku kayak gini. Yang dia akan janji selalunya palsu. Yang akan maknanya suruh aku beli macam-macam, yang akan peningkan kepala aku. Jadi kita terima saja. Itulah isteri namanya. Tak usah marah ke dia. Kerana jasa dia besar. Dia lahirkan anak kita, dia bergadai nyawa beranak, dia bergadai nyawa mengandungkan anak, dia besarkan anak, susah pula. Tengok masih nak beranak tu. 3 jam duduk dalam dewan bersaling. Kita duduk luar. Suami mana? Ada luar. Duduk ambil nombor Messi. Nampak? Bini dia tarung dengan nyawa dalam tu. Tu hak jenis moden. Kalau hak jenis beranak kapung, subuh sakit tu, pergi ambil Tok Bidang, Zuhur tak beranak lagi. Balik Tok Bidang, kata balik dulu. Laki kita nak makan nasi pula, balik nanak pula. Benda tunggu, biar dah beranak tak akan nak tunggu aku. Balik Tok Bidang. Mari pula malah kan dalam bilik tak beranak lagi ni. Beda. Daripada garik tu pula siapa tengah malang tu pula tak beranak lagi. Lalah Tok Bidang beranak. Ni masalah. Maknanya tu jasa dia. Jadi dia berbelanja lah. Patut kau puang isteri kita. Jangan beri dia mitok. Kita khabar dulu. Yang bulan ni tak mau tukar peti sejuk. Tanya. Ni sofa ni dah 3 bulan ni. Patut kita tukar. Kita tukar. Gitu. Baru suami yang baik. Kita jenis gitu lah kalau kahwin. Mau jauh aku. Nampak? Jadi dia berbelanja tak ada masalah. Pasal dia budak-budak. Sebab tu orang puang kalau kita jalan kat kedai sepepak. Lepas kedai sepepak, isteri. Dah sepepak motor, sepoket. Listrik. Siapa kat kedai apa benda ni, kedai mesej gaji, listrik tak ada masalah dia. Siapa kat kedai mah, ni buat cabut selipar. Dia buat cabut selipar, buat beki selipar. Tu lelaki yang bodoh beki juga selipar.
Kalau laki dia cerdik nu kedamah ha. Nampak? Ni kodang lah kedamah. Ha? Dia jenis berbelanja. Kalau dia kata ni last kali, jangan percaya. Kalau percaya, bodoh. Tak? Pasal dia isteri kita. Mana last kali, maknanya mungkin ada 100 kali last lagi. Biarlah, tak ada apa. Kita pun beri pitih ke dia. Biar dia belanja. Kerana dia isteri kita. Dia lahirkan anak kita. Dia jenis budak-budak berakhir berbelanja. Suka main. Dalam gerobak ada 3 pasang dah dok pakai lagi. Nak pulak 3 pasang lagi. Memang pasal dia lebih pada budak-budak. Tengok gaya. Gaya. Kalau orang ada bini, mu tahu apa mu. Orang ada tengok isteri 5-6 pasang, 8 pasang. Salah? Tak salah. Jenis perempuan dia gitu. Jenis dia gitu. Orang lelaki tak ada hal. Suami dia kena balik raya 3 tahun lepas. Orang lihat dia pergi raya. Kacing padatan tu. Yang ribut tebik luar. Faham tak ada masalah. Jadi biarlah orang puang dia berakhir berbelanja. Bila beli apa? Siapa lagi Angry Bird? Dah kat baju seluar lama. Zip cabut po. Zuk. Tak kisah seluar buruk pun. Tak ada hal baju panah pakai lipat tapi bini tak boleh. Tu tugas dia berakhir main. Dah kok mutagak dia. Aduh. Boleh tak Boleh. Okey, ni soalan pelik sikit lah Ustaz. Saya ingat saya nak tanya, tapi ada orang dah tanya dah soalan ni, tak apalah, biar ke dia lah. Ustaz, saya ni orang yang baik, rajin dan taat pada agama. Dan banyak lagi lah kelebihan saya. Jadi soalan saya, boleh ke saya jadi menantu Ustaz? Ada soalan. Sedap dah air tadi. Dok dia tulis sungguh Ustaz, bukan kita tulis ni. Ustaz, saya ni orang yang baik, rajin dan taat pada agama. Dan saya banyak lagi lah. Dia kata gitu. Soalan saya, boleh ke saya jadi menantu Ustaz? Taat agama. Dia kata. Rajin. Dia kata kondong dia. Kata dia. Lawak. Angry Bird kat ni. Aduh. Stay berapa kau? Tak okey. Tak dulu puasa. Aduh lah. Masalah banyak dah orang tanya nak jadi menantu. Tak ada masalah siapa-siapa pun. Nampak? Orang yang baik, kerja, orang beragama, bukan nak orang kaya, tak ada masalah. Jangan orang kerja belakang dah tahu benda sudah. Nah. Jadi bodoh-bodoh ke diri dia main dia gitu. Tak? Dia tak dengar. Benda. Dah. Tak apa tak dengar pun, YouTube ada. Balik buka. Tak ada masalah. Jadi bab perkahwinan ni jangan kita tekan orang ni begini, nak menantu kena begini, nak menantu kena begini. Jangan. Orang yang soleh, orang yang baik. Bukan masalah kena pakai piyah, ada janggut kena pakai jubah. Orang soleh, orang baik. Soleh ni Arab, Melayu panggil baik. Orang Islam dia soleh, dia baik. Walaupun dia kerja makan gaji kerajaan, dia orang baik. Dia jaga semayang dia tak curi harta benda orang. Dia orang baik. Itulah orang yang kebaikannya ada pada nilai agama. Kata Rasulullah SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinah fazawwiju." Bila datang seorang laki-laki minta anak perempuanmu dan kau tengok agamanya okey, baik. Mu suka dengan agama. Bukan dia ustaz, bukan dia alim, bukan ulama, bukan kiai, tapi dia semayang. Dia tanya kawan pejabat dia, tu semayang 5 waktu. Dia pakaian tutup aurat, okey dah, biar tak pakai jubah pun. Bagus. Dia jaga bulan puasa, dia puasa cukup. Tak macam orang tu, tak cukup. Tak macam kita Ustaz. Bukan, orang setengah-setengah orang. Derah ni berasa. Tak ada masalah. Itulah. Bukan masalah anak saya saja. Anak siapa-siapa pun jangan kita kata orang ni mesti kaya, orang ni mesti gini, kena ustaz, kena apa, tak bagus.
Siapa nak kahwin dengan anak dia mesti ustaz. Nanti tak bagus. Jangan. Nabi tak tetap gitu. Mesti orang tu orang yang baik sudah. Kerana sahabat berkahwin dengan anak sahabat, sedangkan dia bukan ustaz, dia bukan alim pun. Dia taat perintah Allah, maka itulah pilihan yang baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, tak ada beza pun, tak ada beza. Dah. Saja je, mana? Soalan ni soalan terakhir malam ni ya. Pelik soalan ni Ustaz eh. Hukum ambil wuduk dalam keadaan bogel. Oh, mari nak suka kita tapi pelik soalan. Oh, jadi apakah hukum akhir ni? Oh, soalan terakhir Ustaz. Boleh balik ya. Ambil wuduk dalam keadaan bogel. Hukumnya haram, berdosa besar dan kena laknat. Seperti ambil wuduk bogel di kolah sejik luar tu. Pasal orang tengok aurat dia. Jadi haram. Dia ambil wuduk, dia tuk bila. Tak? Jadi siapa masa nak bang maghrib, dia pergi ambil wuduk kat luar tu lah, kat tempat ambil wuduk awang, dia pun buang habis luar dengan Angry Bird. dia pergi ambil wuduk dalam bogel, haram lah. Jadi kalau darang dalam bilik air tak haram, melainkan kata setengah ulama haram, tapi tidak ada nas. Ini pandangan ulama. Di antara pandangan Kiai Hajimi rahimahullah taala bekas mufti besar Jakarta, dia kata haram. Irama tu guru berpandukan pada pandangan beliau, tapi bukan daripada nas. Ini daripada pandangan beliau. Dia seorang fuqaha. Kerana wuduk ni ibadah. Ibadah apa perlu kita pergi telanjang pula dah. Kalau mandi lain, kita nak takkan nak mandi kena pakai serban mandi. Tak. Jadi wuduk selepas kita semaya mandi pakai tuala baru ambil wuduk. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan tidak haram, makruh sahaja. Nampak yang kita kata haram tadi luar. Nah, luar kat orang ramai peming gitu balik awal. Nah, dalam bilik orang tak nampak, tak ada masalah. Sebab aurat-aurat kita ni bila ada orang yang haram tengok baru haram. Tak ada orang yang haram tengok tak haram. Sebab tu kata kita nyajar duduk luar rumah telanjang tak haram. Tak haram lagi pasal apa? Tak ada orang. Duduk dalam bilik haram telanjang. Buat apa? Mak tua ada. Faham lagi? Mulai ada natu pergi dapur telanjang wangi dodek-dodek. Haram lah. Tapi dia duduk seorang je dalam hutang. Rumah dia jauh pada orang. Orang nak mari mesti lalu kot satu jalan, dia nampak orang mari. Dia duduk luar panasan, dia telanjang. Dalam kitab I'anatul Talibin makruh saja. Dan kalau kita panas, buka kipas tak jadi apa? Tak jadi apa, panas juga. Lalah buka baju senang. Maka hukumnya harus dengan syarat tak ada orang. Nah, tubik luar rumah yang boleh ada jemur kain dan wangi, tak ada masalah. Dengan syarat tak ada orang. Tapi jangan buat gitu. Sebab apa nak cover? Benda mana aurat ma yajibu satruhu. Aurat ialah anggota yang wajib kita tutup. Tutup dari siapa? Dari malaikat, bukan. Dari malaikat sunat, dari pandangan sesama manusia. Nampak? Ada manusia yang haram tengok, maka wajib kita tutup. Tak ada seorang manusia di rumah dia jauh pada orang, hidup luar masih rupuk main lanyang wangi. Tak ada masalah. Jangan ngecik mata dah. Itu cerita dia. Jadi jangan buat. Lama lagi kira tak sedar dah postman mari. Gua mana ayah haji ni? Postman lama tak masuk tulang ada surat. Mana ayah haji lanyang wangi gini. Jadi aurat tu biar kita faham, benda yang wajib kita tutup daripada orang yang haram lihat. Kalau daripada orang yang tak haram lihat, tak haram. Tak wajib tutup. Macam isteri. Isteri, tak sogut mu tak ada. Isteri boleh tengok kita pada atas sampai ke bawah. Kita boleh tengok suami atas sampai ke bawah. Lepas tu nikmat perkahwinan. Kita boleh nampak nikmat, nampak tu. Melihat juga nikmat nikah kahwin. Melihat juga. Lepas tu lah aurat tidak ada antara suami dengan isteri. Beres. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz ya, mana selesai ya malam ni. Dengan soalan-soalan yang telah kita tujukan pada Ustaz.
Alhamdulillah. Dan saya berbanggalah Ustaz. Malam ni sebab saya dijemput di sini. Terima kasih kepada semua, ya. Tapi bukan maknanya kita nak habis, ada lagi. Kita nak masuk segmen kedua Ustaz, ya. Boleh tolong pegang tak? Oh. Jangan sampai jadi najis. Ya. Kabar ke dia? Peringat kan. Ya, jadi mungkin ramai di sini yang tengok Ustaz dalam YouTube sebelum ni. Betul tak? Ramai yang tengok, ya? Oh, macam-macam kisah ada. Kisah tu lah motosikal apa ni, orang puan salok belakang sikit kan, lajak, macam-macam cerita. Apa ni, jangan menyalah benda. Ada kisah Ustaz kita nak suka Ustaz cerita ni pasal apa nama, jangan beranggap jahat pada orang. Oh, siapa mana boleh pegang pada lain ni. Oh, teruk Ustaz. Kita tengok cerita Ustaz, ya. Jadi mungkin ramai yang minat Ustaz Azhar, betul? Ramai yang minat. Cuba angkat tangan siapa yang minat. Like gini. Agak tangan lain kan. Siapa yang minat angkat tangan? Saya nak ajak naik atas petah ni. Boleh tak boleh? Ustaz boleh pergi belakang sikit lah. Kita nak 6 orang Ustaz. Ustaz boleh ke belakang sikit. Oh, bodoh. Dia telefon kita. Sungguh. Dia telefon kita hari tu tanya. Halo, siapa ni? Zizang. Kita kenal dah, kita buat tak kenal. Bodoh Zizang. Sikit dah. Tepuklah sikit. Wasa kita dah menang malam ni. Ustaz tu kita nak minta Ustaz ni. Ustaz bagi jawapan siapa dia kah pemenang yang meniru gaya Ustaz malam ni. Lizang. Ya ke tak Ustaz? Kita nak naik Golf GTI sekali je. Okey. Alhamdulillah. Tepukan untuk semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Tu dia. Bodoh. Wei lagi. Ya, duduk peluk betul. Bukan senang nak jumpa Ustaz Azhar, ya. Saya pun alhamdulillah, ya. Banyak isu-isu dan soalan-soalan hak saya rasa tak boleh nak buat sedih. Kadang-kadang kita manusia biasa, kadang-kadang benda-benda orang katanya. Contohnya apa yang saya berlaku, kes hantu bonceng. Benda tu bukan niat saya. Kita pun bukan bodoh kata gitu. Maknanya kita tahu itu Rasulullah, kita takkan kita nak kata gitu. Tapi kesilapan saya situ, maknanya masa edit, masa dubbing semua dok sedar benda tu. Jadi tahu-tahu tu baik. Maknanya. Tapi tak apalah, benda lepas. Tapi alhamdulillah tepukan Ustaz Azhar kerana menjawab masalah saya gitu. Alhamdulillah. Ya Ustaz. Mai depan Ustaz. Dia duduk belakang tu. Dan apa mu cakap seorang. Kita nak jadi ustaz kau mana? Ya, jadi. Jadi dah. Order jadi. Kita. Klik. Dak Ustaz yang gini. Orang kata Ustaz belum pernah main gitar, sungguh Ustaz? Dah. Dak anda? Dah. Kita boleh sikit-sikit lah. Dak sungguh? Ya ke dah? Nak tengok kita tengah. Nah, tengok. Kita. Bandar sungguh dok ni. Dah aje tengok main. Kita main mau dulu. Sekejap volume. Sini. Sini. Ya tak payah Ustaz, ada wayar dah tu bawah tu. Ni bukan gitar kapuk Ustaz. Gitar elektrik. Ni. Ada karung kan? Ada karung. Allah.
Tak tahu bila. Kan ceramah agama ni Kang. Oh. Enggak. Sabar. Sabar. Aku boleh main gitu. Oh, dia nak bunyi. Ah, tu dia. Dengar. Aduh. Tu je lah kita tahu. Sekok Sekok je. Kok benda panggil. Oh ni kok C sharp major tolak ke dalam. A minor. Ingat meja kaki tak kata. Aduh. Okey, kita tengah. A ke mana? A. Kita dulu orang ajar kita B selalu. Dia A tak dalam belajar dulu. Main juga. Kok B, lepas tu sekolah boleh B sama. Bijak. Syang Kamikaze ajar situ ke tadi, Zak? Ni, sedap Oh. lagu dia dia. Oh, tu ni lagu hotel ni, Motel Desa. Ha? Hotel ni? Ustaz, ni permintaan tadi orang mesej saya nak tengok Ustaz main gitar. dah. Tak, sungguh Ustaz. Dak. Ustaz, Main. Ustaz. Awak main. Ustaz. Ha. Dizang buat lagu, saya nyanyi. Kok. Kau B major 7 diminish. Kat sini, situ. Dia goreng lagu. Blues. Mana. Pandai. Kau ini pandai. Boleh main coket. Letak jatong. Kursi dia ni? Tu dia. Kita dah biasa main tu diri gini. Lima minit. Lari dah dengar je. 2 minit masih ada 2 minit lagi nak masa. Oh, pandai. Kalau tuang gi patah timur sebab mic kena pegang sendiri kan. Mana bila pegang mic senyap kita. Bila main kita senyap mic. Kena pegang sendiri tak. Oh, dok Belajar di mana? kita belajar dulu ni pengalaman kita mula-mula mak kita dulu kita buat alik kita je marah. Dia lepon lepak ke kita. Kata kalau lari kau apa lepas sekolah tu kita main gitar. Ayah kita beli gitar, kita simpan gitar rumah. Hukum dia jangan sampai jadi naji. Dah kita nak tengok sungguh Ustaz main Ustaz. Terang kot sekali Ustaz. Ni. Sekali je. Sekali je. Saya buat kok je boleh. Oh, Ustaz buat. Ajar kok. Tadi depan. Ni. Mana A? Tu A major. Gini, Oh, gini. pegang seset. Gini. Belakang kan. Tu dia. Gini. Tu dia. Warna tak katah gitu. Dah. Warna balik gitu. E mana E? E atas dia, E atas ada A ni. E atas ada A. Ni. Oh. Pakai pegang ke? Jadi dia apa sedap kat bawah. Wahai kat atas. Oh. Kau bawah kau ingat mana ni? Waduh. Allah tak.
Mi ho to lo lo sono solito così solo. Ustaz Azhar on soleo. Zizan tolo te soi loi. Jangan sampai jadi najis. Jangan sampai jadi najis. Nak main pun tak apa ajis. Gua nak beli tak nak ikut warna gitu kita. Ambo pelik je. Pelik-pelik kau ustaz ni. Oh. Hoda. Kelah tak? Dahsyat. Jangan main siapa jadi galik, siapa jadi Najis. Jadi insya-Allah. InsyaAllah kita serahkan kepada persembahan seterusnya. Peserta. Ya, persembahan seterusnya Ustaz. Ya. Okey, jadi apa-apa pun kita beri tepukan gemuruh untuk Ustaz Azhar. Assalamualaikum. Ya. Takbir. Alhamdulillah.